satu syarat untuk dicintai oleh Allah kepada kita. Hidup kita ni biar dicintai oleh Allah. Dicintai oleh manusia ni banyak fras. Banyak orang yang mencari cinta manusia, fras, menonggeng. Bukan kata menonggeng dah, menerak, tertonggeng habis dah. Kenapa? Power dia lari balik kampung. Kejar lah. Dah balik kampung, kejar lah. Dia pun jauh mana pun. Jauh dekat Ustaz cakap. No, di Sierra Leone. Oh, jauh betul tu kampung dia. Buat apa kita nak sibuk-sibuk mengejar cinta manusia lebih-lebih sangat? Baik kita mengejar cinta Allah. Cinta Allah ni sampai kiamat. Nak dapat cinta Allah, Allah Ta'ala buat syarat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, siapa-siapa yang nak mendapat kasih sayang daripada Allah, ikut aku. Ikut aku tu maknanya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi Muhammad, maka Allah mencintai kita. Nak ikut Rasulullah ni dalam bab apa Ustaz? Semua bab lah. Semua bab, termasuklah bab bekerja kita ni. Setengah orang dia sebut, kita contoh Nabi Muhammad ni dalam bab nikah tak habis-habis. Bab rumah tangga, apa Nabi Muhammad hanya diutuskan untuk jadi suami saja? Apa Nabi Muhammad datang hanya untuk mengajar isteri dia makan, masak, senyum saja kan? Nabi Muhammad datang untuk menjadikan hidup kita ni betul. Menjadikan hidup kita ni sentiasa diberkati oleh Allah. Bukan setakat dalam bab rumah tangga saja. Ni saya ceramah bab rumah tangga, saya ceramah bab rumah tangga aja. Banyak lagi. Ekonomi secara Islam yang Rasulullah ajar. Politik yang Rasulullah ajar. Sosial yang Rasulullah ajar. Pertahanan negara yang Nabi bawa pada kita. Dalam sistem pertanian, semua bentuk diajar oleh Nabi SAW. Tapi bentuk-bentuk itu kita tak kenal. Sebab tu kita tak rasa nikmatnya bernabikan Nabi Muhammad. Dia buat bodoh. Dia lebih rasa bernikmatkan artis Korea. Saya balik pada umrah hari tu penuh sesak. Apa kejadah aku ni di KLA penuh dengan orang. Saya kan dia orang sambut saya. Astagfirullahalazim. Rupanya artis Indon datang ke Dewa Dewi pun datang. Ya Allah. Oi. Saya kata apa pula? Mana dia orang tahu aku balik umrah hari ni? Rupanya tobat lahum sambut saya. Siapa nak sambut awak? Nak sambut artis. Nak sambut Korea pop, Indonesia rockers. Yang tu yang manusia sambut. Ada artis Indonesia yang jual tiket dia 5,800. Macam Pujo je. Macam kereta Pujo tau. 5,800. Habis. Bayangkan tuan-tuan, nak tengok konsert, tiket dia 5,800. 5,008 minta maaf. Habis. 5,000 tu Modernas biji tau. 5,000 tu air berat gelamah dapat lah tuan-tuan. Nipis-nipis pun. 5,000 tu, ya Allah tuan-tuan, oh kalau dapat voucher 5,000 kat Lazada, kenyang macam lihat. Tapi itulah nilai dia tuan-tuan. Bila sebut untuk Rasulullah punya, berapa ramai yang berkira. Berapa ramai yang berkira-kira dengan Nabi kita. Padahal Nabi inilah yang disuruh untuk kita ikut, cinta, taat, sayang. Sehinggalah diletakkan gabungan la ilaha illallah, ada Muhammadur Rasulullah. Tak lengkap tu la ilaha illallah tu tanpa Muhammad Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, hari ni kita ambil tajuk tentang bekerja. Okey, Rasulullah bekerja. Baik, semua Nabi bekerja. Jangan tuan-tuan duk faham pula Nabi semua ni lepak. Macam tuan-tuan duk tengok cerita Arab. Duk nyanda kat dinding sambil duk isap hogang. Itu Arab. Kita tengok dalam filem-filem Arab tu, tengok orang Arab duk menyandar kat tepi dinding, bantai rendah gini, sambil duk tengok tergelek. Itu cerita Hindustan tuan-tuan. Nabi Muhammad bukan boroi macam tu. Nabi Muhammad badan dia slim. Badan Nabi Muhammad cantik. Dia bukan macam badan kita ni bang.
Nabi Muhammad kalau dia mandi, kena air di kepala, turun di dada, turun di perut, terus turun. Kita turun dada sampai di perut, jadi air terjun. Wah, Al-Barawi. Kita Al-Barawi, tuan-tuan. Nabi Muhammad badan cantik. Semua Nabi bekerja. Ada yang terlibat dalam bidang pertanian. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Satu fakta yang tuan-tuan kena ubah ialah orang dulu-dulu tak pandai. Ini fakta yang tuan-tuan kena ubah. Selagi tak ubah yang tu, selagi itulah kita menganggap kita adalah makhluk yang paling baik sekali. Sedangkan dalam Al-Quran ada 114 ayat mengatakan bahawa umat dahulu kala lebih canggih daripada kita. Umat dahulu kala lebih hebat daripada kita. Balik rumah buka dalam surah Al-Ahzab. Buka ayat 69, ayat 68. Allah Ta'ala cerita kepada kita bahawa orang dulu lagi hebat daripada kita. Asyadda minhum quwwah. Orang dulu lebih kuat daripada kamu. Dan mereka memakmurkan bumi lebih daripada kamu memakmurkan bumi ini. Tetapi mereka engkar pada nabi-nabi mereka. Mereka tolak nabi-nabi mereka. Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Dan digantikan pula dengan umat yang lain. Sebab itu tuan-tuan akan sentiasa menjumpai kesan-kesan peninggalan sejarah mereka yang Allah hancurkan. Dan hari ini keluar satu persatu. Apabila berlaku kemarau, air kering, sungai kering, maka muncullah istana-istana kerajaan-kerajaan 4,000, 3,000 tahun yang lepas. Di Iraq jumpa, di Mesir jumpa, kerajaan-kerajaan yang tenggelam dalam tasik, yang tenggelam dalam sungai dan sebagainya. Jumpa pula objek-objek yang pelik-pelik. Umpamanya di Iraq orang jumpa lampu mentol. Rupanya mentol yang kita duk pakai ni 3,000 tahun dah ada dah. Jadi disuruh bangga lah tuan-tuan ada lampu liklap di rumah. Orang dulu kalau tengok aku dulu pun ada. Cuma kita je perasan kita ni hebat tuan-tuan ni. Okay, cuba tuan-tuan tengok Nabi Nuh alaihissalam buat kapal daripada kayu dan paku. Wa alwahin wa dusur. Nabi Nuh buat kapal daripada kayu dan paku. Alwah, kayu. Dusur, paku. Jadi di mana umat dulu-dulu duduk atas pokok? Kalau kayu dia ada, kalau pokok dia ada, kalau paku dia ada, dia boleh buat rumah. Kalau kapal besar gedabak tu pun boleh dibina, takkan rumah 3 bilik, 2 bilik air tak boleh dibuat? Cepikir. Kapal yang boleh bawa binatang, kapal yang boleh bawa segala binatang, 3 tingkat orang, makanan dengan binatang boleh dibuat, takkan rumah teres Nabi Nuh tak buat. Rumah semedi Nabi Nuh tak buat. Nampak benar nipunya tuan-tuan. Oi. Jadi janganlah kita kata orang dulu tinggal dalam gua, orang dulu-dulu ni pakai kain bulu, baju kulit binatang, bawa satu tongkat, kerja rusa. Eleh kau. Apa kau ingat Nabi-Nabi macam itu ke? Bayangkan Nabi Adam pakai bikini ngejar dengan isteri dia Hawa. Dah tak ada baju. Dua-dua pakai bikini jalan. Nengok biawak bang, biawak. Makan. Bang ni makan. Nabi Adam tu asal pada syurga tau. Dia bukan asal pada botol. Budaya syurga tu dah ada pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi jangan tuan-tuan faham macam mana yang ditulis oleh penulis-penulis. Ada orang di atas. Astaghfirullahalazim. Baru nampak. Ya Allah, ya Rahman. Saya tu tengok di bawah. Tuan-tuan, bila tengok di atas, berhenti ceramah saya. Saya bila tengok belah sini tak berhenti sangat. Yang sini ni, Masya Allah. Yang mana faham, tak faham sudah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, bila sebut tentang Nabi Adam alaihissalam, dia dah bekerja. Dan pekerjaan yang paling awal manusia buat ialah pertanian dan penternakan. Sebab itu anak-anak Nabi Adam, Habil dan Qabil, membuat persembahan kepada Allah daripada ternakan dan juga kepada buah-buahan tanam-tanaman tadi. Sebagai tanda pengorbanan. Kalau nak kahwin yang ini, buat yang ini.
Jadi jangan tuan-tuan cakap orang dulu tak ada industri. Orang dulu tidak ada pekerjaan. Sebab saya baca dalam satu artikel, dia kata pekerjaan paling tua manusia lakukan ialah pelacuran, kata dia. Mana kau tahu? Dia kata pekerjaan paling tua. Dulu-dulu orang tak ada kerja. Kerja yang paling awal pelacuran. Salah tu tuan-tuan. Pekerjaan paling awal ialah pertanian. Pekerjaan paling awal ialah berkaitan dengan penternakan. Itu yang berlaku di zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan dia telah membawa budaya syurga. Sebab dia berasal daripada syurga. Kita berasal daripada mana? Di situlah kita akan cuba buat bila kita berpindah ke tempat yang baru. Kita akan buat benda itu. Tuan-tuan ni dapat jurulatih bola daripada Mexico. Maka semangat ke Meksikoan akan ada di sini. Dia tak akan bawa budaya semangat negeri kita. Dia akan bawa budaya. Tuan-tuan ambil saja. Cristiano Ronaldo jadi jurulatih bola. Dia akan bawa budaya dia. Habis-habis skor dia. Dia akan buat macam itu tuan-tuan. Tapi saya harap janganlah ambil jurulatih Harry Maguire. Tak payahlah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, Nabi Adam dia dah bekerja. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum diangkat menjadi Nabi, bekerja. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi pun bekerja. Dan Nabi Muhammad bukannya papa kedana macam yang kita duk faham. Dia nak kahwin dengan Siti Khadijah, jutawan tu. Cuba tuan-tuan tengok, berapa mas kahwin yang dia bayar pada Siti Khadijah? RM20, RM20,000. Berapa ekor unta? Zaman dulu dia tak bawa duit, dia bawa unta. Nak tengok kaya tak kaya, tengok binatang apa yang dia tunggang. Binatang apa yang dia belah. Sebab tu Nabi Ibrahim, Nabi yang paling kaya. Mempunyai ternakan beribu-ribu. Dan mempunyai anjing-anjing pemeliharaan yang nak jaga binatang dia. Banyak. Dan anjing-anjing dia tuan-tuan dipakaikan gelang emas. Nak tanda bahawa tu anjing kepunyaan Nabi Ibrahim. Pakai gelang emas, rantai emas kat leher. Jadi kat leher tak payahlah. Aduh. Nabi Ibrahim tengok Nabi Ibrahim gelak je tuan-tuan. Letak dia anjing dia je. Kita pergi kenuri pakai tudung, pakai rantai. Kejap-kejap panas. Ya Allah. Nak tunjuk rantai labu, tak payahlah kat nak. Buang masa je kan nak. Kita rasa bahawa kita ni dah kaya benar, tuan-tuan. Oi, Nabi-Nabi, orang-orang dulu lagi kaya. Sebab tu sampai sekarang kita jumpa harta karun. Kayanya sampai sekarang. Duduk di Mesir, jumpa di Sarawak, harta karun. Oi, sampai ke Sarawak pergi dia. Mana ada kita jumpa harta Kazim? Jarang tuan-tuan. Karun juga yang kita sebut. Tuan-tuan yang saya hormati, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam contohnya, dia bekerja tadi buat kapal. Dia jadi pendakwah. Beratus-ratus tahun jadi pendakwah. Masya Allah. Ya, 900 tahun jadi pendakwah. Dakwah aja 900 tahun tak pernah jemu. Jadi kita ambil nombor satu, Nabi-Nabi ni tuan-tuan, dia tak jemu buat kerja. Kalau itu yang diberikan tugasnya oleh Allah. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Ahzab ayat 45, ayat 46. Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi inna arsalna kasyahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biizni wa sirajan munira, kata Allah. Wahai Nabi, aku utuskan kamu untuk 5 benda, kata Allah. Pertama, untuk menjadi saksi, untuk membawa berita gembira, untuk memberi peringatan, dan untuk menjadi da'iyan ilallah biiznihi, menyeru kepada Allah dengan keizinan daripada Allah, sirajam munira, dan juga membawa cahaya yang menerangi kegelapan manusia. Yang keempat, kata Allah, menjadi apa? Wada'iyan ilallah, menjadi da'i. Da'iyan tu bahasa Arab, da'i bahasa Arab. Kita hari ni da'i lah, pasal kenal dalam TV3 tu, da'i Farhan lah, Da'i Said lah, kita kenal lah.
Macam-macam PU kita kenal ni. Da'i tu maknanya pendakwah. Allah lantik Nabi Muhammad salah satunya sebagai da'iyan ilallahi biiznih. Sebab tu dia tak pernah berhenti. Nabi tak pernah berhenti sebagai da'i. Nabi tak pernah berhenti sebagai pendakwah. Sebab apa? Itu tugas dia. Tak pernah rasa jemu, tak pernah rasa letih, tak pernah rasa tak bermaya. Seronok saja tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dah minta kerja sini, dah dapat sini, seronok. Seronok lah, enjoy lah kerja ni. Jangan malas pula. Kalau agak-agak tak mau buat kerja, berhenti. Tanam sawit pula. Sebab ada orang yang dapat kerja, bila dapat kerja, tak mau kerja. Yang tak dapat kerja tu, nak kerja tapi tak dapat. Yang tak mau kerja, dapat. Tu yang pelik tu. Aku sebenarnya malas sangat kerja MPOB ni tau. Macam tak minat tau. Tapi dah tak ada kerja kan. No choice lah kata. No choice kata engkau. Orang dapat dengan sepenuh jiwa raga, aku bekerja di sini, jalan. Nabi Nuh bila Allah kata Nuh wasna'il fulk. Hey Nuh, buat kapal. Tak ada pula dia menung. Kapal besar aku seorang mampu. Tak ada dia cakap macam tu tuan. Oi mampu. Mana mau buat ni. Tak ada dia cakap macam tu tuan-tuan. Dia buat saja sebab perintah Allah buat. Bila dah siap, banjir dah sampai. Hujan turun, air laut, air dari darat naik ke atas. Air dari langit turun, cepatnya naik. Masa itu datang orang-orang tengok kapal Nabi Nuh. Dulu ngejek-ngejek je dia. Sekarang bila dah banjir, Nabi Nuh kata pada anak dia, wahai anakku, marilah naik atas kapal ni, insya-Allah kamu selamat. Anak dia kata, minta maaf lepak, saya panjang bukit je lah. Air bukit ni, air takkan sampai ke bukit. Akhirnya mati anak dia kelemasan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, cepikyo. Ambil seminit, dua, fikir, tengok. Kita ni kadang-kadang tak fikir baca ayat Quran, baca je. Fikirnya tidak, tadaburnya tidak. Yang kita fikir tengah hari ni makan mana Tengah dengar ceramah tu. Tengah dengar ceramah tu fikir tu. Nasi Arab boleh kot. Mana kedai mana? Hadramaut. Oh, Hadramaut pergi dia. Habis-habis makan, orang dah habis lek sembahyang Jumaat, dia habis makan. Keluar-keluar kereta je, langgar kereta. Maut depan tu juga. Dah nama Hadramaut. Kita fikir nak makan, fikir. Untuk besok punya makan dah fikir dah. Besok kena kahwin, lepas kena kahwin, nampak dah. Balik kampung, cuti sampai Sabtu, Ahad, Senin. Dah fikir dah. Tapi Allah kata, Nabi Nuh bercakap pada anak dia, hei anak, meh maknanya datang. Kalau moh, jom sama-sama. Kalau meh, datang sini. Bahasa Perak tu kena faham. Okay, kita tak Perak, cakap Perak, huduk buruk benar rupanya. Orang tak Perak, tiba-tiba cakap Perak, lain benar kamu ni. Awak tu saya. Awak tu saya. Awak tak suka benda ni. Maknanya saya tak suka benda ni. Kita dengar pula, masa bila aku tak suka? Sudah tuan-tuan. Bukan dia kata untuk kita, dia kata untuk dia. Awak tak berkenan benar. Sebila aku tak berkenan pula. Itu untuk dia, bahasa dia awak. Kalau bahasa kita awak-awak lah. Bahasa Pahang awak-awak ke? Awak tengah down ke? Down lah awak seorang-seorang. Kue tak down. Kue ada pekerjaan. Oh sudah tak. Yang benar faham, tak faham sudah tak. Kalau kita tengok, tuan-tuan cuba fikir tengok tuan-tuan. Okay, bila dah siap kapal, hujan lebat turun, ribut turun. Agak-agak dengar kalau bercakap. Mana dengar? Hujan laju, ribut sampai, hujan kelang kabut, orang menjerit apa semua ni. Boleh dengar? Main naik kapal bapak, Yang kapal dia atas bukit, anak dia di bawah.
Kalau menjerit pun tak dengar tuan. Oi, tak dengar dia. Ribut. Boleh tak tuan kata mereka menggunakan satu teknologi untuk bercakap? Bukit dia bukannya rendah tuan-tuan. Kapal nak terapung tu mesti bukit tinggi. Setakat bukit dengan kawasan kita di Bangi ni tak tinggi lagi tuan. Puncak bukit anak di bawah. Main naik. Tak apa pak, saya banyak bukit je. Bapak naiklah kapal tu. Kalau kita kata mereka guna teknologi ni boleh percaya? Mereka guna teknologi apa bercakap? Yang ni yang saya katakan tadi, cepikir tuan-tuan. Jangan kita tak fikir teknologi apa dia pakai. Nak cakap ni, wireless ke? Cordless ke? Healer ke? Guna healer, oi. Wah anakku. Healer ke? Inhaler ke? Itu lain ustaz. Healer lain, inhaler lain ustaz. Oh ya ke? Cuba tuan-tuan fikir. Itulah nama dia tadabbur. Afala tadabbul Quran. Afala yatadabbul Quran. Apakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Fikir. Dan dia seorang yang sangat teliti buat kerja. Sampai sekarang kapal tu masih wujud. Kayu apa yang dia pakai, paku apa yang dia pakai, sampai sekarang masih ada. Maknanya kualiti yang dibuat. Tadi saya cakap loyalty yang dia buat, passion yang dia buat. Bukan passionate saja yang dia buat tuan-tuan. Yang dibuat ialah kualiti. Bayangkan benda yang diperbuat oleh mereka ialah benda yang berkualiti. Buat yang terbaik. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu seperti mana Allah berbuat baik pada kamu. Nabi mengajar kepada kita buat satu-satu kerja secara berkualiti. Yang ni bukan halal balai tuan-tuan. So, awak sebagai apa? Saya cikgu sekolah. Jadikan kualiti dalam cikgu sekolah awak. Jangan tulis kat whiteboard aja kemudian suruh budak-budak baca. Kemudian awak tidur. Saya suka main. Hari-hari saya main bola. Nampak tuan? Hari-hari cikgu tidur. Mari kita main. Itu nama dia cikgu Syari. Itu bukan cikgu yang bagus. Tak bagus pasal apa? Pasal dia tak buat kerja dengan hati dia. Bukan passionate dia. Buat dalam keadaan hati. Nak tolong orang, tolong betul-betul. Jangan memilih-milih nak tolong orang. Kalau yang datang tu orang lelaki-lelaki, RM1 dia bagi. RM1 saja dia bagi. Tuan Haji, berapa ringgit kita nak bagi dekat cikgu sekolah ni Tuan Haji? Nampak ni ada RM1 cikgu Tuan Haji. Bagus. Berikan pada dia orang. RM1 saja Tuan Haji. Budak-budak tak boleh ambil duit banyak-banyak. Kata dia, nampak. Bila datang cikgu murni, lain pula datang dia. Lain pula kasih dia. 2,000 cukup cikgu murni? Cukup. Saya tidak minta yang lain. Saya minta gambarnya saja. 2,000 kau bagi ke dapat gambar. Begini berdangsing dengan gambar ni. Allah Ta'ala bagi kau jadi kaya, bukan suruh jadi kedekut. Allah Ta'ala suruh kau jadi kaya tadi, dipilih menjadi kaya supaya kau buat yang berkualiti untuk orang lain. Itu tugas kita sebagai kaya. Jangan kita kata saya tak ada tugas apa Ustaz. Saya memang tak ada tugas Ustaz. Tak ada tugas apa. Kita ni ada 2 tugas. Satu tugas dengan Tuhan. Satu lagi tugas dengan manusia. Tugas dengan Tuhan ni, awak sebagai apa? Saya Allah pilih sebagai orang kaya. Tugas awak apa? Sebarkan kekayaan awak. Itu tugasan kita selain daripada buat ibadat. Buat ibadat daripada hati. Buat ibadat dengan kesetiaan. Buat ibadat dengan berkualiti. Itu tugas kita. Bila datang tugas sesama manusia, sama juga. Kalau rasa tak boleh buat kerja, okey, stop. Saya tak boleh, sudah. Ni duduk kerja, duduk bergaduh. Kerja tekak dengan orang, buat apa? Sampailah daripada satu tahap. Bukan setakat dalam pekerjaan. Dalam rumah tangga pun, tanggungjawab. Tanggungjawab berumah tangga tu. Kalau rasa dah tak boleh,
Buang je lah. Satu isteri panggil suami dia balik. Oi sial, balik makan, Maggi dah siap. Astaghfirullahaladzim. Ditunjuknya telegram tu kat saya. Ustaz tengok isteri saya panggil sial kat saya. Saya kata memang sial sungguh ni entah. Dia panggil, hey sial, balik. Maggi dah siap, main makan. Kalau tom yam tak apa juga. Sial pun sial lah. Dia masaknya ayam percik. Ini Maggi, aku panggil sial, suruh balik tuan-tuan. Allah, kalau dah tak boleh buat kerja sebagai suami isteri, buang. Yang nak duduk lagi pasal apa? Sebab tu Islam membenarkan kepada kita bercerai. Tetapi sebelum nak valid cerai tadi, dan tak boleh dia pergi rujuk, Tuhan bagi tempoh 3 kali suci untuk berfikir. Nama dia cooling period. Tempoh bertenang. Saya tak boleh Ustaz. Saya tak boleh. Saya tak tahan dah Ustaz. Cerai. Dah selesai Ustaz lah. Saya dah ada kaunseling, dia kaunseling saya balik Ustaz. Lepas Ustaz tu elok aja dia balik, dia balon saya pula. Ustaz tak tahan Ustaz. Dia banyak soalan Ustaz. Cerai lah. Duk asing-asing. Dalam tempoh bertenang, bertenang. Tak ada, dia pun susah juga. Siapa nak masak kat aku? Aku ni jangan kata nak masak. Nak buka dapur gas ni pun aku tak pandai. Setakat bancuh air pandai lah. Itu pun nasib baik ada cowai. Kalau tak ada cowai, macam mana nak jerak air? Allahu Akbar. Baru dia rasa pening. Yang isteri pun pula, akulah silap. Dulu dia lah ngambil hantar kerja. Sekarang naik Grab, payah betul lah. Dulu ada dia juga, hujan-hujan pun dia ambil aku. Sekarang macam mana? Siapa nak peluk aku malam-malam? Sejuk ni kata. Sebab tu Tuhan bagi tempoh bertenang. Kalau dah bertenang, minggu ketiga, ambillah handphone. WhatsApp lah, Telegram lah. Kayaknya susah buat Telegram je. Assalamualaikum. Tunggu, dia jawab tak? Wakalam. Alah, rayas. Masa tu isteri tengok-tengok Kak Lina pom-pom. Wakalam. Buat apa tu? Tak ada buat apa pun. Nampak. Jawapan tu cerah masa depan. Okey, ni soalan maut. Ingat kita tak? Tunggu jawapan isteri. Kalau isteri jawab, entah, alhamdulillah, ada masa depan tu. Entah. Tapi kalau jawab, ingat kita tak? Boleh belah, tak payahlah. Carilah banyak lagi staf lain. MPOB ni banyak tuan-tuan. Melambak-lambak lagi yang kemudian pening kepala. Buat apa? Serupa itulah di alam pekerjaan kita. Kalau dah tak berminat, kalau dah tak boleh buat kerja, resign saja. Kalau duduk menyusahkan orang, menyemakkan pejabat, menyemakkan pihak pentadbiran, resign saja. Melambak kerja lain lagi tuan-tuan. Jual burger boleh, bawa Grab boleh. Pun salah. Di Malaysia ni tuan-tuan jual apa pun laku. Buka Grab tepi jalan, selesai Ustaz. Saya minat, saya menega. Saya tak berminat, hari ni saya cuti. Apa susah Ustaz? Nama pelik-pelik sikit, orang berhentilah. Cendol bakar, beratur tuan. Mana dia bakarnya, mana tengok tuan. Padahal nama dia bakar tuan. Cendol bakar yang kita beratur begini tengok. Cendol bakar ni macam mana ni? Boleh terbakar ke cendol ni? Rupanya nama dia. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan viralkan sikit, laku lah. Di Malaysia ni tuan-tuan jual apa pun laku. Tuan-tuan gaduh apa? Ambil selipar, potong 4 segi. Celup dengan tepung goreng. Laku tuan-tuan. Besar sikit. Lihat kan? Lihatlah. Selipar tu. La ilaha illallah. Viralkan sikit. Lakulah. Janji kita buat elok-elok. Tapi kadang-kadang kita tak bersyukur. Itu salah dia. Ada satu sahabat. Dia tengok sahabat tu Nabi lantik yang ni. Sahabat ni Nabi lantik yang itu. Nabi lantik yang ni. Nabi lantik yang ni. Dia Nabi tak lantik. Dia jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak bagi jawatan kat saya satu? Boleh saya buat kerja?
Nabi bila dia tengok, dia minta macam itu tuan-tuan, Nabi kata, aku lantik orang itu sebab orang tu boleh buat kerja. Dan aku tahu mereka boleh buat kerja. Aku tak lantik engkau tu ada sebab. Nabi tegur dia. Nabi tegur tuan-tuan, bukan semua orang boleh dapat kerja, bukan semua orang boleh minta kerja yang dia nak. Masalah kita hari ini, kita yang mencalonkan diri kita. Bahaya tu. Bahaya tuan-tuan. Ada yang mencalonkan melalui kabel. Kabel ni. Ada surat sokongan pula. Tak ambil. Aduh, sokongan lah pula ni. Dia bapak dia kerja sini kan. Bapak dia, mak dia, tok dia pun kerja sini. Jadi cucu dia pun kena ambil jugalah. Asyik. Ini nama dia kabel. Kabel optik pula tu. Bukan lagi kabel TMB, Telekom lagi dah. Ini yang menjadikan setengah-setengah pejabat menghadapi masalah berhadapan dengan orang yang tak boleh buat kerja. Sebab dia masuk kerja melalui kabel. Bukan kerana kelayakan dia, bukan kerana merit dia, bukan kerana kebolehan dia. Ini masalah. Nabi Muhammad, dia letakkan the right man on the right job. The right man on the right person. Boleh buat kerja, kau jalan. Engkau tak boleh buat, aku tak lantik kau. Pergi buat kerja lain. Banyak lagi kerja kau boleh buat. Ini sistem bekerja Rasulullah. Dia bukan main belasah je tuan-tuan. Yang ni kroni aku bagi. Yang ni kroni aku bagi. Dia tidak ada kronisme, nepotisme, gengisme, tak ada. Gangsterisme, lagi tak ada. Dia adalah orang yang boleh buat kerja. Kalau orang tu tak boleh buat kerja dalam bidang itu, dia tak buat. Sayyidina Ali dalam bidang apa yang Nabi lantik? Sayyidina Ali dilantik dalam bidang kedutaan. Hubungan antara bangsa, engkau Sayyidina Ali. Sebab kau bijak, kau buat. Kau pandai berdiskusi. Kau pandai macam mana menjadi orang tengah. Sayyidina Ali dilantik bawa surat Nabi, pergi hantar dekat raja-raja sana. Ini tugas Sayyidina Ali. Letak kebijaksanaan dia di situ. Sebab tu kita nak lantik orang yang duduk di luar ni tuan-tuan, kena hak cerdik. Kena hak pintar. Untuk berdiplomasi dengan pihak luar. Nabi lantikkan satu orang muda untuk menguasai, mengetuai pimpinan di Yaman. Orang muda, orang tegap, segak. Muda terang-terang, badan elok tuan-tuan. Bertugas di Yaman. Naik kuda daripada Madinah pergi ke Yaman. Nak jadi governor, jadi hakim. Nama dia Muaz bin Jabal. Dia tak letak hak tua-tua. Saya tak larat jalan jauh. Nak letak jadi orang besar ke, pemimpin ke, wakil ke, letak hak muda-muda. Senang buat kerja. Bangkit cedah. Nak bangun tidur tu cedah bangun. Tapi kadang-kadang kita tak nampak yang Nabi letak ni. Dia dua letak. Nabi letakkan kepada kita Al-Amin Qawiyu Al-Aminu. Nabi letak dua. Orang yang kuat, orang yang amanah. Untuk jaga kita, untuk jaga orang. Dua benda ni kena ada pada satu person. Apa dia? Yang pertama, dia adalah Al-Qawi, kuat. Ini bangun tidur pun, aduh. Ada. Tanya, kenapa bang? Daud. Abang ada mesyuarat tengah hari ni. Petang ni abang nak melawat kawasan ni. Kau nak melawat apa kau gaut? Belum masuk kencing manis lagi. Sebelum pergi kerja cocok dulu ngak sini lagi. Macam mana kau nak buat kerja? Kau pun kelabu mata. Gula-gula. Kenapa? Haipu apa kau? Sebab tu nak lantik nombor satu Al-Qawi, kuat. Sekarang kita tengok tuan-tuan, Allah lemah kita. Tak larat. Naik tangga dia berhenti 4 kali. Kenapa Datuk? Jantung. Rehat-rehat lah Tok, bagi orang lain pula. Banyak lagi hak muda, hak ceria, hak tegap. Yang keduanya amanah. Dipercayai. Dilantiknya Muaz bin Jabal. Bagi orang muda yang buat di situ. Yang menjaga bahagian ketenteraan. Dilantiknya pada orang yang hebat. Khalid ibn Walid. Jenis tak takut mati punya orang. Khalid ibn Walid apa-apa hai dia ke depan dulu. Tak takut tuan-tuan.
Jangan dilantik orang yang jaga ketenteraan, keselamatan orang hak penakut. Nak bangun kencing pun ajak isteri teman. Pukul 3 pagi. Ya. Apa? Teman abang bilik air. Kamu askar apa teman? Nak ke bilik air pun tajuk isteri teman, kejadah apa awak ni? Nak lantik orang ni tu hak berani. Subhanallah. Dulu saya tahun 90-an sudah tengok dokumentari khas sempena Hari Raya Aidilfitri. Sekarang saya berada di dalam perbatasan negara di antara sempadan Malaysia dan Thailand, dan sekarang pasukan-pasukan keselamatan kita bertugas mengawal keselamatan sewaktu kita menyambut hari perayaan di kampung halaman. Kita bergembira di kampung halaman, mereka berkorban di dalam kawasan sempadan. Inilah pengorbanan anggota tentera kita. Oh, nampak semangat gila tuan. Wartawan tu yang buat lokasi punya wartawan ni. Kita bersama dengan sahabat tentera kita, seorang anggota kita. Bagaimana perasaan menyambut? Bagi saya tidak ada apa-apa sebab ini adalah setiap tahun saya beraya dalam hutan ni, tak ada apa-apa lah. Ini semangat saya untuk bertahankan negara kita. Ini tak ada apa-apa. Suara dalam je. Kita naik bulu roma bila dengar tu. Macam ni, askar ni hebat. Mai pula yang kedua tu saya tak tahan. Apa perasaan saudara menyambut hari raya dalam hutan ni? Saya sudah tuan-tuan. Apa yang menangis budak sekar ni? Saya rasa sedih sebab waktu takbir ingat ada mak bapak semua di kampung. Apa yang paling abang ingat sekali? Lemang. Astaghfirullahalazim. Kalau saya di general sepecak dia tuan-tuan, kau buat lemang tepi jalan. Lampang lu banyak tukil lemang, buat jalan. Jalan Hulu Kelang tu banyak tukil lemang ni. Askar dia tak boleh macam tu, dia kena tegas, kuat, semangat, sentiasa siap sedia. Allah Ta'ala sebut benda ni dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 71, ayat 72. Allah kata sentiasa bersiap sedia anytime, tuan-tuan. Apa benda yang Allah tak ajar? Allah Ta'ala tak ajar pada kita. Allah Ta'ala ajar semua benda. Kalau kau nak bekerja, kau kena jadi fit. Kau kena jadi sentiasa semangat, sentiasa sihat. Itu yang katakan bekerja. Allah Ta'ala ni, Nabi Muhammad ni, dia lantik orang tu untuk kita pilih. Kita fikir, oh orang ni letak di sini, orang ni letak di sini. Umar letak di mana? Umar Al-Khattab. Dia letak sebagai orang kiri kanan dia. Tegas, begini, pedang sentiasa jaga. Bodyguard dia. Jaga ya. Korang hajar dengan Nabi, Rasulullah izinkan saya pancung kepala orang ni. Sabar Umar. Orang nak buat pada Nabi pun orang takut. Tengok Umar tu. Garang gila tuan. Bukan kata orang takut segan pada Umar. Setan pun kalau berselisih dengan Umar, lari ikut lain. Bayangkan. Kuatnya iman Sayyidina Umar tu. Bertembung dengan Sayyidina Umar, setan lari ikut lain. Umar, lari dia. Kita kalau bertembung dengan setan, agak-agak setan kata apa? Geng. Tu geng kita tu. Geng lagi tuan-tuan. Sudah tuan-tuan. Sayyidina Umar, no, jaga Nabi. Jaga Nabi. Sebab tu kalau kita bertugas sebagai orang yang menjaga, sentiasa kena serius. Sebab tu saya seronok bila tengok polis serius je. Okay? Kita pun dia tahan-tahan kereta, kita pun tunjuk dekat dia. Saya rela. So what? Menang kita. Konon-kononnya nak lepas lah roadblock. Tunjuk kat dia IC, lesen mandu. Saya anggota rela tu. So what? Tak apa, saya ambil balik. Ini ketegasan tuan-tuan. Kalau semua orang ada ketegasan macam ni, hang sebagai apa? Oh, tegas. Sebab tu kalau kita pergi luar negeri ke mana ke, kita rasa malah aku tengok. Tengok immigration pun malah. Immigration tempat dia orang, malah kita tengok tak nak beratur ni. Tak ada senyum langsung. Serius. Yalah senyum lah sikit ustaz. Yang kau datang negeri aku buat apa? Kau rasa tak selesa dengan aku, kau belah. Garang gila tuan. Saya beratur punya panjang, begini beratur, elok sampai dekat dia, tutup. Punya panjang beratur. Saya kata semua dia, Syekh. Saya minta dia.
Minta tu. Tu maknanya minta sikit. Sui ya Syekh. Bukrah. Masya Allah, Ismail ada banyak. Bukrah. Itu orang Arab gitu, minta sikit dia minta. Orang Melayu ada juga baru ni buat tu. Saya tak tahu apa tujuan orang Melayu buat dalam TikTok tu. Saya dah tengok. Kan? Macam-macam pelik-pelik TikTok kita. Orang Arab kalau dia buat macam tu, dia minta sikit. Dia bawa kereta lain nak masuk. Pergilah sikit lain. Macam tu. Bagi sikit. Sabar begitu. Kita kalau gitu apa nampak kita nak gaduh tak habis-habis tuan. Minta bukrah. Bukrah tu mana besok? Aku berkata panjang kot. Tinggal aku seorang cop ni aku lepas. Bukrah. Aduh. Mana aku nak cari pula ni tuan. Saya nak maki dia kan? Tak, memang kerja dia. Kalau kita ada Malaysia ni, selamat datang. Oh, baiknya tukang cop pasport, selamat datang. Itu yang datang-datang tak nak balik tu. Dan yang mana dah datang, panggil geng-geng pula. Oi kawan-kawan, mari. Itu bangla, mari semua mari tu. Baik benar kita ni. Demo tidak. Awal pintu tu tengok dia Arab tu. Baru sekarang dia mau tukar perempuan jadi tukang cop pasport. Dulu semua jantan. Mana dia cakap dengan kita? Kamu nak apa? Dia suruh kita tampering. Tampering. Dia tak cakap gitu. Dia tengok skrin dia. Dia suruh apa? Kita pun pergi dekat dia. Ingatkan dia panggil kita. Dia suruh angkat buat lain. Oh, cakaplah. Ya Allah. Ya, hak disuruh tu makcik mananya tahu, tuan-tuan. Toh berkampung mana datang bawa beg satu nak pergi umrah. Letak menatang apa? Ketok orang tua tu. Sekarang tak ada dah orang jantan. Sekarang kalau kita pergi umrah orang perempuan. Terlebih ramah pula. Terlebih ramah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ramah pula makcik ni. Dulu lain tuan. Sekarang ni ramah bila. Tanya macam-macam pula. Datang flight apa? Dia datang daripada mana, flight nombor berapa, mana aku ingat flight aku pula, kejap aku cari boarding pula. Apa nama boarding ni pula terlupa. Berapa hari duduk sini, nak buat umrah ke, nak melancong ke, nak apa. Kuala Lumpur macam mana. Saya kata macam itulah. Ramah pula makcik ni. Nak minta nombor ke? Subhanallah. Sebab mereka dah longgarkan sikit, looskan sikit dah. Dulu jangan tuan-tuan. Duduk di pasport, tak pernah hanya senyum, main lempar je. Lempar je pasport. Ganas. Sekarang dah okay. Have a nice day, sir. Okay, thank you. Macam dekat Australia, saya kata. Australia macam tu lah. Have a nice day, sir. Mudah-mudahan aku hidup lah hari ni, tuan-tuan. Yang kita sebut day dia, die. Sudah, tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, letaknya orang macam ini. Dan ada pula orang yang lemah lembut, sopan santun, beradab. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang cukup berdiplomasi, yang boleh melembutkan dan melunturkan hati manusia. Nama dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Nabi nak lantik dia, Nabi pilih dia dalam ramai-ramai sahabat. Nabi pilih dia untuk menemani dia dalam peristiwa hijrah. Jadi dalam kita nak merancang, merangka sesuatu keputusan, orang macam Sayyidina Abu Bakar kena ada. Bukan kata Sayyidina Umar tu tak bagus. Dia bagus, tapi dia tegas. Kalau tuan-tuan letak dia Sayyidina Umar, semua orang macam Sayyidina Umar dalam organisasi tuan-tuan, hancur. Buang je tuan, banyak menyusah kita je, pecat dia. Lalah kita kena pecat tuan. Pasal apa? Pasal dia jenisnya, berlawannya, something tampar dia ni kan. Orang macam ni kena ada tak? Kena ada, tapi tak perlu ramai. Kalau tak ada Sayyidina Umar seorang, habis. Mungkin ketua pengarahnya lembut, ya, baik. Tapi hak timbalan ketua pengarah tu, penolong ketua pengarah,
Ini. Kadang-kadang kita pula dia ni eyeshadow ke apa shadow? Entah. Lantaklah eyeshadow ke apa benda ke. Tapi orang macam ni kena ada. Ketegasan dia ada. Sebab nak mengawal staf yang beribu orang ni tuan-tuan, macam-macam perangai dia ada. Sebab tu Nabi letak Umar. Umar ni yang buat check and balance ni tuan-tuan. Yang Abu Bakar ni pula apa dia? Oh, dia ni adalah teman yang Nabi nak mengadu pada dia, Nabi nak cerita pada dia, nak rangka, nak buat satu-satu benda, Abu Bakar As-Siddiq. Sehinggalah nak jadi ganti Nabi sebagai imam pun dia pilih Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang tenang, orang yang relax, yang berperwatakan selembut je tuan-tuan. Jadi kalaulah kita faham macam mana sistem organisasi Rasulullah. Cantik tuan-tuan. Cantiknya. Ada orang yang duduk di sini, ada orang yang letak di sini, dan kedudukan yang Nabi letakkan tadi adalah kedudukan yang sesuai dengan orang itu. Dan Nabi bagi warning pada kita. Kalau kita meletakkan seseorang yang tidak layak di tempat dia, maka kebinasaan akan sampai di tempat itu. Fantaziris sa'ah, kata Nabi. Kalau kamu letak orang yang tak layak untuk dia di posisi itu, di position itu, kemusnahan akan sampai di tempat itu. Sebab itu nak meletakkan seseorang tu kena letak pada orang yang betul ya. Nabi ajar kepada kita. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita bercakap tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk amanah, dalam peristiwa hijrah misalnya, contoh, Nabi last kali hijrah dengan Abu Bakar. Sahabat-sahabat lain dah hijrah dah. Tetapi ada orang lain yang belum berhijrah. Walaupun Nabi dan Abu Bakar dah berhijrah. Siapa yang belum berhijrah tu? Menantu Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia tak hijrah lagi. Lagi, anak-anak Rasulullah yang perempuan masih belum berhijrah. Kerana suami mereka tidak beriman pada Rasulullah. Suami mereka pegang anak Rasulullah. Baik, kenapa Sayyidina Ali belum berhijrah? Umar dah pergi, hak lain-lain hijrah malam-malam, yang lain-lain hijrah senyap-senyap. Umar terang-terang, dia berdiri depan Masjidil Haram, depan Kaabah dia berdiri. Aku Umar, besok aku nak hijrah ke Madinah. Siapa-siapa yang nak isteri dia janda, nak tengok anak dia jadi yatim, try lah, halang aku. Seorang pun tak halang tuan. Nampak, direct dia cakap. Kalau siapa yang nak jadikan isteri dia janda, try lah. Nak tengok anak dia jadi yatim, halang lah. Pukul 3 petang aku jalan. Semua menunduk tuan-tuan, takut benar dengan Umar ni. Ini baru nama Samsing. Ni baru nama orang hebat, Taiko, Tailong. Dan dia tak cakap Cina. Tuan-tuan. Wah, tetap sini, kasi sengat dia tak ada tuan-tuan macam tu tuan-tuan. Dia bukan macam itu. Kita hari ni lain bawa geng ramai-ramai. Memang Taiko lah kita, Tailong KL gangster lah. Sekali turun bas, satu bas datang belakang. Rumah dia seorang. Siapa nak tengok janda, jom. Halanglah aku. Tak ada siapa halang. Habis pindah dah. Yang mula-mula pindah siapa dia? 2 orang. Yang Nabi suruh buat kerja di Madinah. 2 orang. Siapa dia? Satu Mus'ab bin Umair. Satu lagi Abdullah ibnu Maktum. Orang buta. Okey, Mus'ab, sebelum aku pindah, sebelum kita hijrah ke Madinah, kamu pergi dulu. Apa buat? Mengajar orang-orang di Madinah tentang Al-Quran. Pergi ngajar mereka dengan Quran. Satu budak muda, satu orang buta. Pergi. Nampak tuan-tuan? Mus'ab bin Umair ni, kalau dia berjalan di tengah-tengah kota Mekah tu, orang dah tahu dah. Tak tengok muka pun tahu dah itu Mus'ab. Pasal apa? Minyak wangi yang dia pakai sangat wangi, sangat mahal. Sebab Mus'ab bin Umair adalah anak orang kaya. Anak orang kaya belasan tahun masuk Islam. Mak dia kata, Mak Mus'ab, oi, yang kamu ikut agama Muhammad tu buat apa?
Nenek moyang kamu macam mana, agama kita. Janganlah Islam, keluarlah Islam, marilah dengan mak, marilah dengan bapa. Harta kita ni macam mana Mus'ab oi. Kata Mus'ab, mak, kalau saya hidup, kemudian saya mati, kemudian saya hidup balik, kemudian saya mati, kemudian saya hidup balik, kemudian saya mati, saya takkan masuk pada agama nenek moyang saya, mak. Saya tetap dengan Islam. Hidup mati saya, mak. Itulah Mus'ab bin Umair, tuan-tuan. Mati dalam peperangan. Bila mayat dia nak ditutup, tarik kain nampak kepala, tutup tang kaki nampak kepala, tutup tang kepala nampak kaki. Miskin dia, tuan-tuan, daripada anak orang kaya. Sampai Nabi menangis tengok dia sanggup berkorban untuk Islam. Kekayaan dia tinggal habis, padahal dia anak jutawan di Mekah. Dia ni yang dihantar oleh Nabi Muhammad mengajar orang-orang Islam dan orang-orang di Madinah sebelum peristiwa hijrah berlaku. Jadi kita ambil daripada sini, tuan-tuan, tentang keupayaan orang muda. Yang banyak kadang-kadang kita menafikan kebolehan orang muda. Nak ambil orang muda, nak bekerja, tengok bidang apa, tuan-tuan. Saya kadang-kadang kesian juga pergi kursus, buat bagi ceramah pada seminar, pada kursus. Yang datang tu nak pencen lagi 3 hari. Kursus apa ni? Kemantapan komputer. Oh. Sistem pendigitalan. Lagi 4 bulan nak pencen kot. Cucu 2 orang. Cucu ni nak masuk 3 dah berjalan. Opak dia nak. Pandai kak, korosos, kata dia. Bagilah dia rehat. Dia dah 56 dah. Begini kursus. Kenapa? Spek mata tersilap. Ni yang hasbun punya. Bila pakai lagi tak nampak, kata dia. Apa benda dia tercakap. Orang macam ni, tuan-tuan, bagi kursus buat apa? Lagi nak pencen. Pergi manggil hak muda. Tak otak sekali pula. Dia pula pergi ngajar. Dia pula pergi perbetul. Dia macam ni. Oh, cakap bagi macam tu, tuan-tuan. Di sekolah saya 5 orang macam tu. Nak jaga media saya ni semua budak-budak muda. Dia boleh jaga media semua ni. Apa nak buat, apa-apa nak buat. Sampai muka saya hak tua ni pun boleh dimuda beliakan. Lah. Dan jangan kita nafikan bahawa hak muda-muda ni dia orang tak ada pengalaman, dia orang apa nama tak ada. Tak boleh tu. Anak muda dengan style muda dia. Nak cepat, nak laju, bertenaga, energizer, biar kat dia orang. Tapi kadang-kadang bila anak muda ni pergi masjid ramai-ramai, orang tua-tua orang duduk tengok. Datang naik motor, Tok Siak tengok. Tok Bilal pun tengok, apa ramai-ramai budak-budak ni. Tak pernah datang, malam datang. Haji Din, jaga tabung tu. Kan bergerak berjalan pula tabung kita tu. Dia fikirkan tabung nak berjalan je, tuan-tuan ni. Dia tak nampak potensi yang ada pada anak muda. Potensi itulah, tuan-tuan, yang kena ada. Yang selama ni kadang-kadang kita tak nampak potensi tu. Yang kita nampak untuk orang yang di age, orang yang dah berumur, orang yang pertengahan. Yang muda-muda ni bagi peluang, tuan-tuan, insya-Allah. Nabi bagi peluang pada satu anak muda nama dia Mus'ab bin Umair. Sebelum Nabi hijrah. Kerja kamu apa? Mengajar orang. Yang kedua siapa dia? Orang buta, nama dia Abdullah ibnu Maktum. Nabi juga tidak menafikan kebolehan OKU. Kita kadang-kadang bila sebut OKU je, Allah, lemah dia. Berapa banyak, tuan-tuan, OKU yang Nabi ambil bekerja? Ada yang Nabi letak dia sebagai Bilal. Ada yang Nabi letak dia sebagai pengajar Al-Quran, pengajar ilmu. Dia adalah orang buta. Dan kisah orang buta ni, tuan-tuan, disebut oleh Allah dalam Quran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kamu berpaling dan kamu bermasam muka bila datang orang buta pada kamu. Allah tegur Nabi Muhammad. Kenapa kamu bermasam muka? Abasa, masam. Wa tawalla, dan kamu tengok arah lain. Bila orang buta datang jumpa kamu nak bertanya hukum pada kamu, ya Muhammad. Sebab apa?
Sebab waktu itu Nabi sedang melayan pemimpin-pemimpin Quraisy. Semua orang kanan, orang besar, semua orang bergelar ni. Orang bergelar datang ni. Datuk Seri walaupun tak ada dalam senarai datang. Oh, Masya Allah, Subhanallah. Kalaulah dia orang ni boleh terima Islam, pengikut dia akan ikut terima Islam. Nabi tengah konsentrate cerita bahasa Islam, datang orang buta ni. Dan dia bukan tahu pun Nabi dengan siapa. Ini Rasulullah, nak tanya sikit macam mana cara. Nabi kata, Allah, waktu ni lah kau sampai pula. Perbuatan tu Nabi ditegur oleh Allah. Kenapa kau tinggalkan dia, berpaling? Dia Islam, dia datang nak tanya hukum. Yang ni belum Islam, yang kau layan habis-habis pasal apa? Hak Islam dia ada. Layan dia dulu. Mereka ni belum tentu Islam lagi. Nampak tuan-tuan? Islam letakkan ketinggian OKU macam tu. Alhamdulillah, kita di Malaysia ni pun ada dah ketinggian tu. Parking khas untuk mereka. 2 parking. Kita parking, ada kosong, masuk-masuk biru, keluar balik tuan-tuan. Subhanallah. Tanda OKU ada, tempat kerja OKU ada, sekolah untuk OKU semuanya ada. Alhamdulillah. Kemudahan. Yang ni yang kita nak tuan-tuan. Nabi Allah Ta'ala menjaga, Nabi percaya pada OKU. Nabi berikan kepercayaan kepada mereka. Sebab itu bila kita dah lantik orang kelainan upaya untuk buat kerja, berikan kepercayaan pada mereka. Berikan sokongan kepada mereka. Tuan-tuan yang saya hormati, setiap satu benda ni tuan-tuan, di dalam Al-Quran dia ajar. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala sebut dalam ayat Ahzab 57, minta maaf. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kamu nasihat, pendidikan daripada Tuhan kamu. Kemudian kata Allah, wa shifa'un lima fis sudur, dan telah datang kepada kamu ubat untuk penyakit yang ada dalam hati kamu, dalam dada kamu. Wa huda wa rahmah lil mu'minin, kata Allah, petunjuk dan rahmat kepada orang beriman. Mau'izatum mir rabbikum, maknanya apa dia? Al-Quranul Karim. Dia datang kepada kita, Allah Ta'ala hantar pada kita ni apa dia? Mengajar semua benda. Mau'izatum mir rabbikum wa shifa'un lima fis sudur, ubat bagi ada yang sakit dalam dada kamu. Tuan-tuan amalkanlah ayat ni selalu. Yang mana sakit jantung, minum air baca ayat ni, sapu minyak angin baca, makan ubat baca ayat ni. Allah kata Al-Quran itu ubat untuk penyakit yang ada dalam dada kamu. Yang ni yang kita tak nampak tuan-tuan, sebab kita tak anggap Al-Quran tu ubat. Kita bila kita tak menikmati, macam mana kita nak rasa seronok? Ni nama dia handphone. Beli tapi tak pakai. Apa? Ni smartphone. Beli tapi tak pakai. Duduk dalam kotak putih. Tak pakai-pakai pun. SIM card pun tak ada. Letak tu. Apa tu mak? Tak apa kamu. Samsung ke benda ke? Tengok Samsung lah mak. Ya Allah. Tak tahu mana aku tahu tadi. Dia pun tak tahu sebut. Untuk mak ayah beli tak? Untuk mak tu sebelah. iPhone, smartphone ni mak, canggih ni mak. Ya ke canggih? Tak tahu, malas aku. Aku pakai Nokia je kita. Nokia tahun 90-an. 3 sekupang. Hempuk 4 kali, relai, pasang balik. Dapat balik line tu nombor dia. Nokia 3 sekupang, ikat dengan getah. Tok kita, mak kita ikat dengan getah. Sampai sekarang boleh ni tuan. Main game yang ular tu, kedek ular. Jadilah abuan susun bata main ular. Itu bukan smartphone. Yang ni smart. Bijak, pintar. Dan Allah Ta'ala kata bahawa Al-Quran tu pintar. Mana dalil dia? Surah Yasin lah. Wal Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang bijak. Demi Al-Quran yang smart. Demi Al-Quran yang pintar. Tuan-tuan tengok moderator. Smart.
Nampak? Smart ke handsome? Handsome. Tapi orang Melayu dah faham smart. Smartnya. Kan tuan-tuan. Handsome. Smart, pintar. Smart tu maknanya pintar. Sebab tu hari ni kita semua smart. Smartphone, smart payment. Semua smart mereka semua. Semuanya smart. Itu kaedah. Dan Al-Quran itu Allah Ta'ala kata smart. Smart. Pintar. Handphone. Smartphone. Dia akak-akak yang mana pakai Android ke apa benda ke, tak ada handphone lagi, pergi kedai. Beli smartphone. Canggihnya. Pergi tunjuk dekat dia. Okey, ini menatang apa? Ini bukan menatang, ini smartphone. Tahulah, tapi namanya apa? Oh, ini iPhone 14 lah. Apa istimewa dia? Sekarang baru punya sekarang sudah ada 4 kamera, satu dia punya flash, sekarang sudah ada 5. Oh. Sekarang baru punya, lu punya gambar lagi sharp. Oh, kalau sharp luka lah. Bukan itu pisau lah, lu punya bodoh lah, bukan tu. Oh, ini sekarang punya canggih lah, belilah. Beli sebiji tuan-tuan, main kat rumah, duduk atas cushion, duduk tengok. Canggih. Isteri pun datang. Menatang apa tu abang? Ini bukan menatang, ini iPhone. Sudah. Apa yang Cina tu cakap, dia ulang balik tuan-tuan. Sebiji dot dia ulang. Apa faedah gini bang? Sekarang dia ada 4 kamera. Sebiji dok tuan-tuan, dia ulang balik. Habis dia terang bolang kotak, tak dalam almari, tutup dengan cermin. Nampak tak cerdik handphone tu? Nampak tak? Tak nampak lah. Sebab apa tak nampak? Sebab tak guna, tak dipakai. Al-Quran ni Allah Ta'ala kata pintar. Al-Quran ni Allah kata cerdik. Menyelesaikan masalah kamu semua, berjalan dengan hidup semua. Bila tak pakai, bila masa dia nak selesaikan masalah kita? Simpan tahan mari. Faham tak ke? Ni tuan-tuan nampak ni, MPOB tu, lambang sawit tu. Saya bergelumang dengan sawit ni sejak tahun 80. Tahun 80 saya cop kelapa sawit. Tahun 80 saya kutik buah kelai. Cop, buah kelai jatuh ke debung. Yang tangkal, loading atas lori. Saya tahun 80 dah cakap orang putih tuan-tuan. Oh, loading. Nampak? Bila pokok sawit tu banyak pelepah yang tak dipotong, proning. Oh, nampak? Lama dah. Pagi-pagi sebelum masuk ladang, rokol. Lah. Tapi orang Felda saya sebut rokal. Saya pun tengok rokal. Rokal pukul 7.30 pagi. Rokal. Oh, roll call. Oh, banyak tuan-tuan cakap orang putih di Felda lah saya belajar cakap orang putih. Semuanya ning, proning, loning, semuanya ada. Oi. Baru ni saya cakap dekat satu kementerian. Bila buka sesi soal jawab, dia kata, Ustaz, bagaimana kalau Rasulullah bercakap tentang soal inflasi? Sebab Ustaz bercakap tadi bahawa Rasulullah mengajar semua benda. Ya. Jadi soalan saya tentang inflasi. Ya. Okay. Macam mana Islam mengajar kita menghadapi inflasi? Bagaimana yang Ustaz tahu sekarang ini, kadar mata wang kita sangat rendah berbanding dengan dolar Amerika dan harga barang tinggi. So macam mana Ustaz? Saya kata macam ini, dulu inflasi kita stabil. Dulu mata wang kita tinggi, kita boleh pakai duit sama tinggi sama level dengan Singapore dollar. Sekarang dah jatuh. Jadi waktu kita senang hari itu, siapa yang bagi rezeki? Allah. Kalau begitu, Allah juga bagi rezeki waktu awak susah. Apa masalah? Selagi mana ada awak, ada Allah dalam jiwa awak, selagi itu awak takkan rasa susah hati. Yang kita susah hati ni sebab, ya Allah, macam mana inflasi ni, ya Allah. Habis itu Tuhan buat apa?
Rasulullah nak mengajar kita kebergantungan kepada Allah, bukan kebergantungan kepada manusia. Selagi mana tuan-tuan bergantung dengan manusia, selagi itulah tuan-tuan jadi lemah. Kita baca satu, pakar-pakar mengatakan bahawa lelaki akan pupus 100 tahun daripada sekarang. Ya Allah, macam mana dengan suami aku? Dalam Quran, laki-laki dan perempuan akan bertahan sampai kiamat. Masa bila pupusnya? Bodoh tu. Hai, ya Allah. Sampai ada orang yang tanya Ustaz soalan, kalau macam di satu tempat, semua perempuan. Okey, semua perempuan. Okey. Kalau katakan perempuan tu mati, siapa yang nak semayangkan mayat dia, nak semua ke dia? Takkan ada kak, mesti ada laki-laki. Tak, saya buat contoh. Kalau ada, saya jawab, dah ada bawa akak telefon saya. Buat apa saya nak fikir masalah saya juga bodoh. Kita berfikir benda yang tak ada. Ada jantan, ada perempuan, ada lelaki pun salah. Walaupun laki-laki itu dalam keadaan sedikit. 2 roh, 1 roh. Nampak tak? 1 roh 2, sikit je pula. Nampak tak? Akan ada lelaki. So apa masalah? Kita kadang-kadang fikir macam itu. Allah bagi Quran untuk kita fikir, kita tak nak fikir. Ustaz, kalau saya sampai ke bulan, kiblat saya macam mana? Tu saya jawab, awak pergi dulu, kan telefon saya. Ambil nombor handphone saya ni, telefon. InsyaAllah dapat lain. Mana dapat Ustaz lain Ustaz? Bulan jauh Ustaz. Hei, awak naik kapal angkasa pun sampai takkan? Telefon tak sampai. Suka macam itu. Dia suka fikir. Saintis percaya bahawa manusia berpeluang dan berpotensi untuk tinggal di bulan. Lah, dah ada orang beli tanah lot dekat bulan. Kejadah apa tuan-tuan? Seorang hartawan di India membelikan tanah lot di bulan untuk dihadiahkan pada isterinya. Agak-agak bila nak buat rumah tuan-tuan? Fikirlah tuan-tuan. Allah kata minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah kata apa? Minha khalaqnakum, daripada tanah kamu dijadikan. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan. Wa minha nukhrijukum, daripada dalam tanah kamu akan dikeluarkan. Maknanya manusia ni mati duduk dalam tanah. Bila tuan-tuan kata tuan-tuan boleh pindah ke bulan, maknanya tuan-tuan dah tolak satu ayat yang mengatakan manusia hanya akan mati di bumi. La ilaha illallah. Jawapannya tuan-tuan tak boleh ke Marikh, tuan-tuan tak boleh ke bulan, tuan-tuan tak boleh ke matahari. Selesai masalah. Tak, kita sekarang sedang mengkaji kemungkinan ada air di planet Marikh. Atau kalau ada air pun masalah. Lah, kita boleh pindah sana tau. Kita nak mengurangkan populasi di Lembah Kelang yang terlalu ramai Jadi kita nak mengurangkan populasi ni, kita akan pindah. Bila populasi kurang, pollution akan kurang, kata dia. Elok lah tuan. Macam-macam kau ni. Kau tolak Quran. Dalam Quran ada api yang akan keluar daripada pokok yang berwarna hijau. Hari ni tuan-tuan sebut biodiesel. Apa susah tentang petroleum ni, minyak sawit ni? Tapi sayang tuan-tuan, yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kadang-kadang kita tak syukuri, kita tak buat kerja, kita tak promosi, kita tak buat. Sedangkan Allah bagi benda yang hebat pada kita, nama dia sawit. Macam dulu, makan apa tu kak? Ni masak lemak je. Makanlah sedap. Kolesterol. Nampak? Dia tak nak kolesterol. I jaga badan tau. Orang perempuan kalau sebut timbang, takut sangat. Kalau suami beli timbang kan Medin buat balik, apa tu bang? Timbang. Malam tu ya ada, besok hilang lah. Buang tu sampah. Nyampah aku timbang. Lah takut benar dengan timbang, apa kejadah. Jadi bukan tak pernah dengar lagi tuan-tuan, timbang cekik orang. Tak pernah dengar, takut apa? Relax lah. Sebab kita hari ini disebut santan tu kolesterol.
Santan tu kolesterol. Padahal santan lah benda yang paling bagus sekali. Orang putih minum santan macam minum air. Kita diajar, tak elok. Santan jantung sumbat, tak elok. Nasi lemak lah paling bagus. Saya pagi-pagi saya makan nasi lemak. Makan sikit, makan. Sebab nasi yang dimasak dengan santan, dia ambil uap keluar tuan-tuan. Insulin tu dia uap keluar daripada berat tadi. Makanlah. Ada sedikit timun. Tu pun nipis timun tu. Kedekut betul tuan-tuan. Tak macam mana disuka potong. Tebal sangat tu abang. Nipis. Ya Allah. Nampak orang sedepan. Bubur lah. Tebal sikit timun tu ya Allah. Telur pula belah 8. Ya Allah. Telur tu bagus, timun tu bagus, ikan bilis bagus, sambal sikit bagus. Itu pun bagus. Minyak santan dengan subhanallah berah tadi, nasi tadi. Untuk kencing manis cantik, jantung cantik, makanan paling berhasrat nasi lemak. Tapi kita telah dimomokkan. Tak elok. Kolesterol. Serupa dengan minyak sawit ni. Ni paling bagus. Tapi kita kadang-kadang terpedaya. Ada yang tak bagus. Ini bukan jantung ni. Setiap satu benda yang Allah bagi ni baik. Mana benda tak baik tuan-tuan? Melainkan Allah kata yang tu tak baik. Selagi mana benda tu Allah tak kata tak baik, tak baik. Nabi kata tak baik. Makna baiklah benda tu. Telur kan. Sekarang telur pun takut. Ambillah telur kuning tu. Kolesterol. Makan telur putih ngap. Kamu tak nak, aku ambil. Ngap. Muhammad Allah minta. Allah bagi bah. Cuma Allah pesan jangan melampau. Wala tusrifu. Tu saja. Yang Allah kata tak baik, yang tu pula awak nak balon. Ni, arak. Belaga gelas pula. Tak elok, haram. Tak apa, sikit je. Kata dia. Boleh buat pula. Yang halal awak tak nak ambil. Cubalah ambil yang halal-halal ni tuan-tuan. Semuanya untuk kebaikan kita. Ni, saya duduk di Felda ni tuan-tuan. Susah, nak makan payah. Kedai-kedai apa tak ada. Tom yam lagi masa tu tak ada tuan-tuan. Jiran saya hantar semangkuk. Bengkang apa ni mak? Tak tahu, mak pun tak tahu. Rupanya bengkang kelapa sawit tuan-tuan. Lah, kelapa sawit tu dia potong, masak jadi bengkang. Saya pun ambil makan tuan. Kuning habisnya. Bengkang apa ni mak? Bengkang sawit. Tuan-tuan kerja tempat sawit, cuba cari tengok. Ambil biji sawit hang besar tu, cuba buat bengkang tengok. Pelik tuan-tuan. Jadi benda ni Allah sebut dalam Quran. Kalau petrol tidak ada, elektrik tidak ada, apa semua tidak ada, api boleh keluar daripada sini. Sistem penjanaan kuasa, sistem penjanaan kereta dan sebagainya daripada diesel bio ini, dia boleh hidup. Lama dah Quran cakap pada kita semua. Cukup sekadar itu tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wallahu